kasihlah kepada anda semua yang sudi untuk bersama-sama kata orang mengimarahkan lagi program untuk meluaskan penggunaan teknik nada ABC saya ni. Jadi sebenarnya saya yakin sebenarnya anda semua merupakan iwaku yang lebih baik daripada saya. Cuma kelebihannya saya ada satu teknik yang mana saya rasa berkesan. Jadi saya nak sangat kongsikan teknik ni sebenarnya dengan iwaku satu Malaysia. Sebab saya rasa benda ni adalah sesuatu yang mudah. Jadi bila anak-anak kita dapat belajar ABC dalam masa yang singkat, mereka dapat mengecam dengan cepat, maksudnya mereka boleh belajar dengan lebih cepat untuk membaca. Jadi itu adalah sebahagian daripada inisiatif untuk mengurangkan kata orang kadar buta huruf lah. Terlebih cakap pula jadi itulah sebenarnya saya nak kongsi teknik ni. Jadi kalau teknik nada ni kepada anda yang dah ada buku tu, dalam tu ada lengkap lah dia punya cara penggunaan, ada guna QR code. Lepas tu ada dia punya bertulis lagi depan tu panduan penggunaan. Jadi sebenarnya kalau anda semua tengok sebenarnya mudah, tak susah pun. Okey, dia cuma kata orang walau apa pun teknik yang kita guna, yang penting kita kata orang kena istiqomah. Istiqomah tu maksudnya bila kita dah guna teknik ni kita kena berusaha supaya setiap hari kita ajar anak kita. Memang kadang-kadang saya sendirilah, kadang penat. Jadi bila kita penat kita akan leka dan kita perlukan masa untuk rehat. Jadi kita akan terabai untuk melakukan kata orang sesi pembelajaran pada hari tersebut. Jadi sebenarnya yang penting teknik apapun yang kita buat seperti yang saya cakap tadi, yang penting ialah istiqomah, maknanya hari-hari kena buat. Kalau buku sehebat mana pun, teknik sehebat mana pun, semudah mana pun, kalau kita tak istiqomah, kita buat seminggu sekali ke, sebulan sekali ke, memang tak akan berjaya. Jadi secara ringkasnya teknik nada ni ialah teknik yang menggunakan kata orang nada permulaan yang sama bunyinya dengan huruf ABC lah. Okey, kepada yang dah ada boleh tengok dekat dalam buku masing-masing. Memang mudah nak guna kan, betul tak? Dia contoh, kalau untuk contoh yang paling mudah kita tengok ialah untuk huruf C. Okey, kalau macam huruf A tu kebetulan A dengan B, huruf A depan dia dengan B tu sama dengan huruf ABC. Tapi untuk huruf C ni, gambar dia ialah siput. Bila siput tu ejaan dia bermula dengan huruf S. Ada saya punya kawan baru ni, kita hantar buku dekat dia, anak dia tanya. Anak dia darjah 4 ke 5 lah. Dia tanya, "Mama, kenapa huruf C ni gambarnya siput?" Jadi kalau budak yang dah pandai memang dia akan tahulah apa beza di antara gambar yang kita bagi tu dengan huruf ABC. Jadi dekat sini saya bagi contoh lah, saya yakin anda semua pun sebenarnya sudah expert sebab dah review buku ni kan. Jadi kita tengok dekat sini kita ada gambar. Bila kita terangkan kepada anak cara guna buku ni okay, contoh kan. Okay adik tengok ni gambar apa ni? Okay, ni gambar siput. Okay, siput ni apa? Siput ni haiwan yang lambat jalan. Okay, pernah nampak siput tak? Dia dekat sini sebenarnya kaedah yang kita guna ialah kita bercerita karakter siput tu kepada si anak. Dah cerita macam mana siput tu jalan contohnya. Kita kata dekat dia, okay dek, ini tadi apa nama dia? Siput. Okay, ni huruf C. So mana kita matchingkan gambar tu dengan huruf ABC tadi Dan kata kunci yang bergaris merah sini Okay, kata kunci ialah kita guna bila masa anak tu kita nak recall. Contoh kita besok kita buat sesi pembelajaran lagi, kita tanya kat dia. Adik ingat tak semalam kita belajar apa ni? Tak ingat lah mama. Okay, kita kata kat dia yang lambat jalan ni apa ni dik? Oh, si dia kata. Kalau misalnya kata kadang setengah-setengah budak, ada yang dah expert dia tak nak kita cerita yang panjang-panjang ni. Ada setengah budak tu dia cuma nak tahu gambar apa dan juga huruf apa. Itu mengikut pengalaman saya jumpa parent lain lah sebelum ni Kadang ada yang tak sesuai dengan budak, jadi itu mengikut kepada karakter budak tu juga. Kadang ada yang nak belajar tu dia ambil masa yang lama, kadang yang tengok gambar tu dah tahu dah huruf apa. Okay, laju sangat saya cakap ke? Ada soalan apa-apa ke? Boleh. Okey. Boleh tanya ni kot, kita check kan. Okay. Ada soalan. Boleh. Soalan lah. Ni. Oh, Cikgu Man, Cikgu Yana. So maksud dia kalau pelajar tu tanya, kenapa siput huruf C? Maksud dia memang sepatutnya pelajar tu tak perlu ada buku ni lah sepatutnya. Macam tu. Dah tanya tu anak tu dah besar dah pandai baca dah kan. Dia expert lah kan. Expert lah. Yang ni memang kita expose untuk anak-anak yang memang kata orang baru nak belajar mengenal huruf.
biasanya dalam, dia kalau ikutkan budak 3 tahun tu dah pandai menyanyi lagu ABC kan. Walaupun sebenarnya buku ni kita target untuk budak yang berumur 4 tahun ke atas, tapi pada saya kalau setakat untuk kita nak mengenalkan dia dengan bentuk huruf tu, boleh juga mencuba untuk guna buku ni sebab dia tak susah pun, cuma kata orang ke tengok gambar, budak kan suka tengok gambar kan. So tengok gambar, lepas tu dia boleh tengok huruf. Jadi pada masa yang sama otak tu saling berhubung lah. Okay, kalau ada apa-apa yang boleh saya bantu. Tu barcode tu YouTube Cikgu Yana, itu barcode tu YouTube Kod YouTube. YouTube Itu unlisted. 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 Alhamdulillah anak saya berumur 3 tahun. Al-Fatah keadaan nada. Baru seminggu ni dah dapat ingat bunyi. Al-Fatih. Oh, Al-Fatih. Alhamdulillah. Anak 3 cikgu tahun Cikgu Ain. Ain 3 tahun Cikgu Ain Macam mana Cikgu Ain train tu? Cikgu Ain boleh buka mic sikit tak? 3 tahun tu mencabar juga tu Cikgu Ain. Cikgu Ain kalau boleh buka mic ke? Boleh kongsikan sikit tak? Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waktu sampai buku tu, saya buka dengan diorang and then anak yang nombor 2 ni lah Fatih kan. Saya ceritalah kaedah bercerita. Okay, contoh yang siput Okay, Fatih tengok gambar. Gambar apa? Gambar siput. Okay, lambat macam apa? Siput. Pandai. Okay, nyamuk apa Fatih nampak? Nyamuk apa? Adi. Okey. Alhamdulillah. Tahniah. Bunyi kan, dia dapat bunyi tu. Alhamdulillah. Seronok lah sikit, kalau tak bunyi pun tak kenal macam nak kenalkan huruf kan. Itulah. Terima kasih sangat. Tahun 3 tahun. Yang tu Cikgu Ain ajar dia setiap hari ke macam mana? Bila tak adalah setiap hari tu ambil masa lah 10 minit, 20 minit sambil-sambil kan. Jadi sambil dia main tu buka kejap. Sebab 3 tahun kan. Mencabar juga nak bagi dia duduk diam-diam tu. Memang pun. Tapi at least kaedah ni membantu dan saya rasa sangat puas hati lah kan. Daripada ajak dia ABC dia macam buat main-main je. Memang sebab dia bosan, dia tak tahu apa nak kaitkan ABC tu dengan apa kan. Betul. Itulah, terima kasih sangat-sangat. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau ikutkan teknik nada ni pun sebenarnya cara penggunaan tu apa yang saya bagi dalam buku ni hanya panduan. Maksudnya katakan macam Cikgu Ain tadi, dia mengajar mengikut masa kelapangan dia dan dia gunakan kata orang bila masa lapang tu dia akan explain kepada anak dia. Jadi itu merupakan satu cara yang bagus lah. Maknanya tak perlu rigid, okey duduk sini kena tengok ni gambar, tak ada. Maknanya jadi kita sebagai parent ke sebagai tutor kalau nak menggunakan teknik nada ni kita kena hadam dulu. Sebab tak susah pun, cuma ingat dia punya kata awalan dia, gambar apa dan juga huruf apa. Okay? Cikgu Yana. Ya Tuan Siti. Kiranya yang teknik nada ni dia untuk kita kenalkan dengan huruf ABC je lah ya? Kalau betul. Macam ayat contoh macam saya dia tak boleh pakai teknik nada ni lagi Oh dia tak tahu, yang tu dia lebih kepada kaedah membaca lah, ikut kaedah membaca yang biasa ada dekat sekolah ke. Macam sekarang buku tu masih dalam ongoing lagi. Yang ini memang khas untuk mengenal dan juga mengecam ABC saja dulu. Mana dia untuk kenal huruf A sampai Z lah. Dengan huruf besar dan juga huruf kecil. Menggunakan visual gambar tadi lah ya? Betul. Okey. Okey, soalan ikut, tengok soalan lain. Soalan lain, Alhamdulillah saya mengajar pelajar Ransli, 10 orang dapat pengecaman huruf ABC walaupun hanya 7 gambar. Wow, Alhamdulillah, terima kasih Nadia. Cikgu Nadia orang asli lagi mencabar Cikgu Nadia. Cikgu Nadia boleh share sikit tak? Cikgu Nadia mungkin pengalaman boleh. Cikgu mengajar dekat sekolah ke? Ransli macam mana? Apa pahit getir cabaran dia. Kalau boleh Cikgu Nadia on mic silakan Cikgu Nadia. Cikgu ada cikgu? Cikgu Nadia hilang dah kot. Kejap-kejap je.
Kadang line tak bagus. Puan, okey, Puan Keluar, Safrina keluar ada kot. Puan Safrina nak share? Puan Safrina macam mana progress? Anak Puan Safrina kalau nak share, nak tanya ke Puan Safrina? Tanya live boleh atau nak chat ke? Okey, nanti kita nak share pula beberapa tip lah untuk sebab buat ni lebih kepada urut besar tau. Tengok ni perasan tak urut besar je. Nanti dia akan stage kedua nanti dia akan ada masalah urut kecil. Sebab urut besar dah okey, urut kecil pula. Jadi nanti kita akan bagi tip, cikgu Yanda bagi tip sikit lah macam mana nak tengok urut kecil. Ya, cikgu Mazlina nak tanya apa? Cikgu Mazlina ni raise up hand ni. Lay on mic, Cikgu Mas. Cikgu Mas, okey ke? Ya, Cikgu Mas. Cikgu Mas nak ya. Okey. Okey, Mas. Ada dengar ke? Ada. Tak, Cikgu Mas ni kawan kelas saya dululah kan. Saya belum beli lagi buku cikgu ni. Betul. Lepas tu tak apalah sebab saya sekarang ni ajar yang budak masalah pendengaran dan pertuturan. Lekas. Tapi nanti saya akan apply dululah. Nak dapatkan buku ni dulu. Oh, I see. Baru dapat. Cikgu Mas kan ni kalau kelas sudah rendah ke menengah? Rendah. Rendah kan? Okey. Dia memang daripada umur 3 tahun lah. 3 tahun sampai paling besar 10 tahun. Okey. Mencabar sikit lah Cikgu Mas ya. Ajar. Okey. Mencabar sikit. Okey, terima kasih Cikgu Mas. So kalau tak ada apa-apa kita mungkin Cikgu Yana nak share sikit macam mana nak ajar yang urut kecil lah kot. Nak scroll up tu. Scroll up. Okey, kejap Yang ni kita cari page kita berkongsi huruf besar dan huruf kecil kan. Jauh lagi tak. Kita scroll down dulu. Jadi sebenarnya saya aim ataupun target untuk memperkenalkan huruf besar dahulu sebab pada pendapat saya lah, pendapat peribadi saya. Sebab biasa budak-budak kalau membaca memang diorang akan memang jumpa huruf kecil lah banyak kan. Jadi sebab tu saya ajar supaya dia mengingat dua huruf besar. Okay, so ni page untuk huruf besar dan kecil. So kalau tengokkan dekat sini kita ada 26 huruf kan, abjad. Jadi dekat sini saya dapati ada sebanyak 17 huruf yang sama dia punya bentuk. Maknanya untuk 17 huruf ni biasanya anak-anak tak ada masalah. So huruf yang 17 tu ialah, okay, dekat sini ada huruf C sama kan. F, lepas tu ada I, ada J, M, K, O, P, S, W, bawah ni semua sama bentuk dia, besar dan juga kecil. Kalau misal kata anak-anak ada masalah ni, susah sikit lah saya nak bantu sebab kalau ikut C besar sama dengan C kecil, F besar sama dengan F kecil kan. Okay, jadi selain daripada tu kita akan ada beberapa huruf yang mana pada saya biasanya budak bermasalah. Pasangan huruf yang bermasalah ialah, okay, saya tandakan sebagai ni D dia biasanya keliru dengan D, satu. Lepas tu G dia akan keliru. Kemudian Q dengan P dia akan keliru. Lepas tu R ni pun kadang dia bermasalah. Okay. Lepas tu selain daripada tu yang biasa anak-anak senang ingat ialah huruf A, huruf H, huruf N. Ini L pun biasa dia bermasalah sebab dia akan sama dengan huruf I besar. Yang ni pun biasa budak ada masalah. Okay, jadi apa yang saya boleh cadangkan di sini ialah kita strategi yang pertama ialah kita minta anak tu ingat dulu huruf yang sama, besar dan kecil. Apa ni sama, besar dan kecil Yang sama bentuknya untuk besar dan kecil. Jadi yang kedua kita punya strategi ialah untuk membiasakan dia dengan huruf yang selain daripada tu yang maknanya bukan huruf yang susah. Okey, maknanya tadi dekat sini dia ada huruf yang bertanda anak panah tu lah. Macam mana kita nak ajar dia supaya dia ingat huruf yang bertanda anak panah ni sebab ini bukan kategori huruf yang susah. Cara dia ialah kita repeat. Maknanya kita akan ada dalam buku saya ni kan. Dalam buku ni dia ada aktiviti yang melibatkan huruf. So misalnya kata kalau jumpa huruf A besar dan juga A kecil, okey, kita boleh tanya dia. Kalau kita jumpa huruf A besar dan juga A kecil ni, kita akan tanya dia, gunakan teknik nada balik. Dia lupa, ini huruf apa mama, ya tak ingat lah, ini kawan dia huruf mana satu.
Okay, yang ini guna teknik nada. So dia record balik. Ini nyamuk apa? So sebenarnya teknik nada dia pun boleh membantu untuk mengecam, memadankan huruf besar dan juga huruf kecil. Okay, itu kaedah untuk yang strategi yang kedua. Dan untuk yang ketiga untuk huruf yang biasa anak-anak keliru, huruf B, D. Biasa untuk anak saya contoh kat sini sikit lah. Untuk anak saya, bila dia jumpa huruf B kecil, saya suruh dia buat apa? Amin, cuba ambil pensel buat satu bulat dekat atas jadi huruf apa? Okay, so maknanya dekat sini, misal kata dia jumpa ejaan bapa Okay, dia jumpa ejaan bapa, dia akan sebut dieda piapa. Oh, salah. Cuba buat bulat satu, jadi huruf apa? Oh, salah lah mama, huruf B. Bieba piapa. So dekat sini satu kaedah yang saya boleh kongsi untuk mengecam huruf B kecil ialah dengan kaedah meletakkan satu bulat di atas. Lepas tu saya akan terangkan pada anak saya. Okey. Tadi dekat sini kita dah minta dia buat satu bulat kan. Bila dia jumpa huruf D pula, kita kata cuba buat bulat jadi huruf apa? Dia tak akan jadi huruf B. Sebab biasa dalam stage ini untuk budak-budak mengingat, dia cuma akan keliru huruf B dan juga huruf D. So, kita kata dekat dia huruf B ni, adik cuba ingat dengan letak satu bulat dekat atas, kita akan dapat huruf apa? Huruf B besar. Okey, B besar ni bila kita buang satu bulat dekat atas jadi huruf B kecil. B kecil ni kembar dia ialah D. Jadi saya gunakan strategi kembar dia dekat sini. Sebab dia huruf yang hampir sama. Okey. Okey, lagi satu huruf P dan juga Q. Okey, kalau untuk huruf P dan juga huruf Q, ni memang budak-budak pun biasa confuse. Tapi yang ini sebenarnya pun anak-anak dia akan jarang jumpa huruf Q, cuma kadang-kadang je lah. Setiap kali dia jumpa huruf Q ni, saya akan suruh dia ingat nombor 9. Okey, nombor 9 ni sama dengan huruf Q. Jadi bila dia jumpa huruf Q, kita kata, ini yang nombor sama dengan 9 huruf apa? Q. Ya. Okey, faham. Lagipun dia orang jarang jumpa, so sekali-sekali tu memang dia akan lupa lah. Cuma bila jumpa huruf P ni, ini bukan nombor. Bila jumpa Q ni kata ni nombor apa? So dia ingat dekat situ kan nombor dia. Okey, faham. Itu yang saya gunalah, kemungkinan boleh digunakan juga untuk anak-anak kita kan. Okey, nanti saya akan cuba guna. Okey, tahniah. Tapi rasa seronok saya guna yang ni untuk pelajaran asli. 25 orang tak mengenal ABC. Saya baru je posting ke sini. Saya rasa masuk bila saya cuba ABC langsung tak boleh. Saya rasa kecewa sangat-sangat lah. Tapi 2 hari saya bersama dengan diorang daripada pukul 8 sampai pukul 12. Saya rasa macam bersyukur sangat-sangat. 10 orang berjaya. Saya rasa kalau lah aku buat tiap-tiap hari, confirm boleh baca lah. Ya ke? Orang sekolah asli mana tu? Cikgu Nadia, sekolah asli mana? Di Jelantut. Oh, dekat Cikgu Fizi lah. Sungai Kiul. Oh, situlah betul lah tu dekat. Dekat. So baru je dapat posting ke situ. Dapat pula mengajar pula tahun 3 pun tak kenal lagi ABC. Saya rasa macam ya Allah kecewa sangat-sangat. Itu bila saya cuba dapatkan buku ni, tak apa, cuba. Aku akan buat sampai diorang boleh kenal dalam masa bulan ni, akan cuba juga. Okey. Jadi bila kita cikgu mengajar anak-anak orang asli tu kan, macam mana cikgu, kalau cikgu boleh share cara cikgu mengajar? Adakah cikgu ada cari gambar ke, cikgu cerita ke? Permulaan saya terima buku ni macam mana tak faham lah. Saya cuba balik, tengok balik, lepas tu cikgu ada bagi video tu saya cuba. Lepas tu macam orang asli dia tak sama dengan pelajar kita ni tau. Dia lambat sikit lah. Jadi saya ambil gambar, saya terpaksa lukis, lepas tu saya warnakan, saya buat. Oh bagusnya. So bila kita angkat dia tunjuk gambar ni, dia orang cepat tau. Dapat. Ya Allah, saya rasa macam syukur sangat-sangat. Jadi saya guna gambar dululah. Ya ke, alhamdulillah. Berapa orang satu kelas tu? Hello, cikgu? Putus kot. Dia ramai. Okeylah. So antara teknik yang saya nampak Cikgu Yana gunakan, contohnya kalau membaca lah, baca anak-anak biasanya dia guna konsep seperti itulah. Contohnya katakanlah anak-anak biasanya kalau
suku kata terbuka tu okey lah, KAK, KUku dah okey. Tapi masalahnya kalau ada suku kata tambahan lah macam N, NG kan, biasanya anak-anak ada problem NG tu. Jadi kalau NG tu biasanya kalau anak-anak kalau nampak cikgu Yana ajar, dia kata lah kalau ada NG, biasanya cikgu Yana cakap kalau N, apa kawan dia? Kawan N dia apa? Mesti G. Mesti dia ingat. Mesti ingat. Kawan N apa? G. Dia automatik lah. Jadi kalau nampak yang Y-A-N-G, dia tahulah kawan dia. Kawan dia mesti G. Jadi teknik macam tu lah. Jadi benda tu melalui proses jugalah. Bukan sehari dua dapat. Maksudnya kita ada ubah-ubah juga beberapa kali ubah yang sesuai. Kadang-kadang anak sendiri yang tunjuk. Dia tunjuk cara macam ni lah. Cara macam tu lah kan. Jadi kita ambil cara-cara yang dia rasa yang dia tunjuk tu, kita guna. Kan. So dia bergantung lah. Juga nak tambah lagi? Ada bukan dalam 6 minit lagi. Macam masuk rancangan aku pula lagi 6 minit lagi ada. Okey, selain daripada teknik nada, dalam buku saya pun ada teknik jari yang saya kongsikan. Jadi sebenarnya yang teknik jari ni dia lebih kepada kata orang pengukuhan untuk teknik nada. Selain daripada membantu anak-anak untuk mengingat bentuk huruf masa menulis, kita juga boleh guna teknik jari macam misal kata kalau anak tu ada masalah untuk mengecam huruf ataupun kita nak main huruf dengan anak-anak. Katakan hari ni kita belajar huruf A sampai E. Okey, Amin sini tengok ni huruf apa? Tengok dia ada satu kaki tegak, ada 3 gigi, cepat huruf apa? Nampak tak nampak? Okey, bila kita dah buat macam ni, pada masa yang sama, anak tu dia akan bayangkan, oh satu kaki tegak, lepas tu ada 3 gigi. Jadi dekat sini dia akan bayangkan apa ya? Kalau dia tak ingat, kita kata main tanah. So dia akan kata E ataupun dia sambung E kotonya. So betulkanlah sebut E sahaja. Okay, katakan huruf lain, huruf yang mudah yang ada saya gunakan perkataan kaki payung Istilah kaki payung saya guna untuk huruf yang ada macam kaki macam ni lah. J lah. Huruf J, huruf Y, ada lagi satu G. Di dekat sini kita boleh gunakan kaedah macam mana bentuk huruf tu. Saya ada gunakan yang dalam bracket ni, apa nama dalam pembuka kata ni Maknanya itu ialah ayat yang kita perlu terangkan kepada anak. Sebenarnya ayat ni pun kita boleh ubahlah ikut kesesuaian kita nak cakap dengan anak macam mana. Okay, Amin tengok sini. Ini huruf apa? Dia ada satu kaki payung, lepas tu dia pakai topi dekat atas. So dia akan kata, oh kaki payung, lepas tu topi. Kalau dia ingat dia akan sebut J. Kalau dia tak ingat, okey yang lembek-lembek kita makan sedap tu apa? So dia akan sebut J untuk jelly. Okey. Ini kira enhancement lah, penambahan lah. Kalau nada dah okey tak perlu pakai ni. Yang ni lebih kepada kalau sibuk-sibuk masak lah kan. Sibuk masak ke, sibuk buat hal ke, ditanya macam mana huruf M lah. Kita tunjuk lah huruf M macam ni ke. Jadi tak payah lukis tawan tu. Lukis tawan budak tu confuse kan. Dia lebih memudahkan lah kalau kita dalam keadaan kecemasan tak sempat nak cari kertas, sibuk tengah buat kerja. Kadang bila kita lambat bagi respon pada anak, dia akan fed up. Alah mama ni orang tanya pun tak boleh. Mama macam ni ke? So nanti dia akan membayangkan ataupun menulis huruf yang salah. Jadi sebaiknya ialah kita guna jari je, kan senang kan. Ni NS kira tambahan lah, supplement lah. Jadi dia tak compulsory dah kan. Jadi rasanya itu yang penting lah. Yang lain lah latihan-latihan tu mungkin tak sempat malam ni. Kita buat mungkin hari lain lah kot. Sebab setiap latihan ni ada apa ni, masuk-masuk yang tersirat lah. Kita buat ni, kenapa kita buat macam ni, kenapa kita buat macam tu, ada macam ni. Kita buat ni pun sebab ni collage. Collage maksudnya kalau anak-anak istimewa sikit, kita nak letak macam A ni, mungkin kita boleh ambil tali ke, letakkan tali supaya dia rasa. Lepas tu minta anak-anak tu rasalah, tujuan dia merasa huruf tu supaya dia tahu macam mana bila dia nak menulis tu, mana sekuen dia. Perlu ke bawah dulu ke, melintang dulu ke. Lagi satu tambahan untuk teknik jari tadi apa macam Cikgu Nadia yang mengajar sekolah asli tadi tu kan. Mungkin cikgu boleh buat game dengan anak murid. Kalau minta diorang recall huruf tu, cikgu gunakan jari lah. Kalau diorang boleh sebut, okey tak ada masalah. Kalau tak boleh sebut, cikgu boleh bantu diorang recall bentuk jari tu dengan teknik nada. Sebenarnya recall tu dia akan membantu bila dia nak menulis lah. Maknanya dia akan lebih, kata orang mengecam, daya mengecam huruf tu lebih kuat lah. Okay. So ada persoalan sebab kita ada 2 minit lagi ni. Maklumlah kita pakai app free kan. Jadi bagi 40 minit aja. So lama-lama sangat mungkin kita tepu kan, kita rasa buat dalam setengah jam dah okey lah kot. So mungkin akan datang kita boleh buat sesi kedua lah untuk latihan lah pula dan sebagainya. So seronok lah tahniah kepada yang berjaya.
So diharapkan yang apa ni bolehlah share kepada kawan-kawan lain lah kot. Sebab kita rasa macam benda ni baik lah untuk dikongsikan kepada rakan-rakan. Kita pun ada share dekat YouTube, beberapa lah. Nak share semua pun tak boleh kan. Supaya boleh nampak lah macam mana teknik dia. Jadi tinggal 2 minit lagi sebelum bersurai. Nanti kepada, sebab ada kat sini ada juga yang nak jual buku. Yang nak jual buku nanti saya bagi link baru lah ya. Lepas ni lah macam Coach Baharin akan beritahu nantilah. Jadi tujuannya memang untuk bengkel je lah. Bengkel apa ni? Introduction kepada buku tersebut. Jadi kepada yang dah sesuai, yang nak tahu kira okey lah ni. Kan? Cuma yang detail akan datang kita buat untuk apa ni latihan lah pula. Latihan mana yang sesuai atau tak. Jadi doalah kami supaya boleh siap buku untuk hujung tahun ni. Cikgu Man. Alright, thank you. Ya. Ya ke Fizi? Cikgu Man, kalau kata macam untuk jual buku tu, so nanti dia akan ada group support ke untuk kalau parent yang tak faham ke? So kita akan buat macam ni lah. Kita akan buat macam ni lah juga Fizi supaya biasanya kalau parent yang dah okey, biasanya dah okey lah, tak ada masalah. Pada parent yang tak tahu guna lah kadang-kadang kan. Jadi kita buat macam ni lah. Mana cikgu akan macam bengkel macam ni, cikgu akan teruskan jugalah. Teruskan jugalah. Benda sama, kita akan ulang balik kepada yang parent baru lah. Lama-lama dia akan jadi biasa, dia akan get used. Dia akan cerita pada kawan dia kan, cara yang mudah. Macam tu. So, saya rasa saya pasal tutup kat sini kot. Ya? Dengan 1 minit. Dengan 1 minit lagi. So, kalau ada apa-apa mungkin boleh tanya dekat grup. So, kepada yang cikgu coach ke ataupun cikgu Fizi nak join nanti, saya akan bagi link nantilah ya. Yang yang nak tolong jual buku lah, sebab saya rasa nak seorang memang tak mampu lah. Kita harapkan kawan-kawan kita yang nak share dengan orang lain lah. Jadi secara pantahnya terima kasih banyak-banyak. Sempat kena beberapa minit lagi, dia besar lagi. Jadi kalau ada lagi kita akan buat lagi pada akan datang lah ya. Saya akan share lagi akan datang. Terima kasih Ibu Sri. Ibu Sri masuk juga. Wah, terima kasih Ibu Sri. Mantap. Thank you Cikgu Man. Thank you Cikgu Yana. Alright, thank you. Coach tunggu kejap Coach ya. Okay, boleh. Bagi link baru lagi. Okay guys. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, bye. Alhamdulillah. Wah, Cikgu Man dah pada juga. Okay, alright, bye. Alright. Saya rekod ni.